Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji bagi Allah macam biasa saya sebutkan. Kan puji yang empat itulah. Apa dia puji yang empat? Puji yang pertama, puji qadim bagi qadim. Apa maksud puji qadim bagi qadim? Allah Ta'ala memuji zat dia sendiri. Bila Allah Ta'ala memuji zat dia? Ketika mana belum dijadikan makhluk. Itu Allah Ta'ala memuji zat dia sendiri. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala pada ketika itu kanzan makhfi. Dia hanya rahsia tersembunyi. Dia dah bersifat dengan wujud, bersifat dengan qidam, bersifat dengan baqa', bersifat dengan qudrat. Semua segala sifat kesempurnaan itu ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang dapat memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala itu kanzan makhfi. Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri. Kemudian, bila Allah Ta'ala nak menzuhirkan rahsia dia, bahawa dia yang berkuasa, dia yang berkehendak, dia yang mengetahui, dia yang wujud, Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad sebagai biji benih untuk dizuhirkan rahsia dia. Bukan zuhir diri dia, bukan hakikat dia, zuhir rahsia dia. Dizuhirkan Nur Muhammad. Bila dizuhirkan Nur Muhammad SAW, Allah Ta'ala puji kekasih dia yang dia paling sayangi. Itu orang panggil puji qadim bagi hadis. Puji qadim bagi hadis. Mana Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu makhluk. Nabi Muhammad itulah pemegang tajalli dia. Bukan dia tapi tak lain daripada dia. Kenapa bukan dia tapi tak lain daripada dia? Sebab Muhammad itulah makna cermin dia. Cermin dia memandang. Cermin Allah Ta'ala memandang tajalli dia. Macam kita bercermin depan muka kita. Supaya nyata apa depan cermin tersebut? Dalam cermin tersebut, gambar ataupun rupa-rupa kita. Okay. Kemudian bila Allah Ta'ala memuji Nur Muhammad SAW, Nur Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji Allah Ta'ala. Masuklah pujian yang ketiga, iaitu puji hadis bagi qadim nama dia. Nur Muhammad memuji Allah. Makhluk lain tak ada lagi ni. Hanya Nur Muhammad memuji Allah, Allah memuji Nur Muhammad. Tadi Allah Ta'ala memuji diri sendiri. Allah Ta'ala memuji Nur Muhammad. Yang ketiga Nur Muhammad memuji Allah. Memuji Allah. Jadi hakikat dia Nur Muhammad pun cerita Allah. Kalau bahasa orang hakikatnya agak kasar, dia pun Allah. Tapi dia Allah tu bukan hakikat Allah. Dialah tajalli sempurna tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Daripada Nur Muhammad di sini dizuhirkan makhluk-makhluk yang lain. Kan? Makhluk yang lain dizuhirkan daripada Nur Muhammad. Ya, saya pun sekali-sekala saya ketuk juga, bubuh juga Wan. Tapi nama sama saya puji. Wan ni orangnya baik, ngaji, tinggi, IR, contoh dah handsome, semua adalah. Tapi sebenarnya saya puji Wan jangan perasaan kembang. Jangan perasaan kembang. Hakikat dia memuji Allah Ta'ala. Sebab Wan hang tak lepas daripada Nabi Muhammad, Nur Muhammad SAW. Memuji Allah ya. Saya bukan nak jek-jek Wan, nak mujamalah dengan Wan, tak ada. Sikit pun tak ada nak mujamalah dengan Wan. Jadi kita nak memandang Allah. Atau orang panggil puji makhluk sesama makhluk. Atau puji hadis bagi hadis. Atau orang panggil pujian. Apa yang saya sebutkan pujian yang empat ni meliputi martabat azali, martabat abadi. Wan. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila ni. Azali pun habis. Mana azali? Qadim bagi qadim. Lepas tu antara azali dengan yang qadim. Mana azali antara azali yang qadim? Allah memuji Nur Muhammad. Azali dengan yang abadi. Allah memuji Nur Muhammad. Itu antara
azali dengan abadi tu. Lepas tu Nur Muhammad memuji Allah antara abadi dengan azali. Kemudian makhluk memuji sesama makhluk. Itu orang panggil abadi. Sebab apa? Kita ni dah zuhir daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita makhluk, tapi hakikat dia semua penceritaan Allah Subhanahu wa taala. Mana orang panggil meliputi habis yang azali, semata-mata azali. Ada yang azali dengan yang qadim, yang qadim dengan yang azali. Kemudian ada semata-mata yang abadi saja. Mana yang abadi? Puji hadis bagi hadis. Dia sama-sama imbang lah atas ya. Kalau atas Tuhan memuji diri dia sendiri. Kalau yang ni, kita sekarang ni makhluk sesama makhluk, tapi hakikat dia semua puji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menambah? Itulah puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Itu cantik tu. Ulama letakkan, jangan tunggal langgang kita susun. Jadi segala puji, mana kepujian tu lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat dengan kamal, bersifat dengan kesempurnaan. Allah mana? Allah allazi anzala ala abdihi. Allah yang anzala, yang menurun ia. Yang menurunkan ia allazi ia Allah taala tu ala abdihi. Tengok bahasa Allah taala bagi. Di atas hamba-Nya, hamba Allah taala. Hamba mana? Kalau hamba ada milik benda apa? Tak ada milik benda apa. Kekasih Allah Subhanahu wa taala ni, Allah taala letakkan bahasa hamba. Kalau dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan dekat dengan Allah taala. Sebab apa? Ananiyah tu ada. Ananiyah, aku memiliki ilmu, aku memiliki kekuatan, aku memiliki harta. Itu bukan hamba nama dia. Kalau dah nak atas nama hamba, dia kena tak ada milik apa. Jadi Allah Ta'ala ibaratkan orang yang Allah Ta'ala kasih dengan ibarat hamba-Nya. Itu yang dia kata tadi. Allah Ta'ala yang menurunkan ala abdihi. Di atas hamba-Nya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba mana? Al-mustajmi'i li jami'i maratibil kamal. Mana yang menghimpunkan sekalian martabat kamal. Oh, Nabi Muhammad SAW terhimpun tak pada Nabi Muhammad segala martabat-martabat kamal? Terhimpun. Sebab itu Nabi Muhammad SAW dipanggil dengan insan kamil. Atau insan kamil. Insan yang paling sempurna. Hakiki. Insan kamil itulah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dipanggil hamba Allah taala. Dan kalau Muhammad itu insan kamil, kita kena jadi macam Muhammad tak? Dalam kehidupan. Kita kena jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita Nabi Muhammad. Kita ni mengikut, kita nisbah. Kalau dah asal dari biji durian wan, kita tanam ke belakang pun, walaupun buah-buah yang belakang tu tak sama dengan buah yang biji yang asal, tapi tetap durian tak? Tetap durian. Tapi kenapa bila kita tanam biji durian sampai ke cucu durian, contohlah, sampai ke cicit dia jadi buah cempedak, boleh tak? Boleh. Hampa kena jadi durian jugalah. Yang bahasa maksud saya ni, kena jadi Muhammad jugalah. Apa maksud Muhammad? Kalau dah Muhammad tu menghimpunkan kesempurnaan tajalli Allah Subhanahu wa taala, hampa hidup atas dunia, sepatutnya nyata terhimpun pada diri kita masing-masing akan tajalli Allah taala yang empat kan. Itu yang dia kata abdi. Abdi. Kalau tidak hidup kita bermasalah. Kita ada ananiyah. Allah Ta'ala yang menurunkan di atas hamba dia. Kan Nabi Muhammad juga sebagai menjadi bayang-bayang al-mustazil bizil uluhiyah. Dengan bayang-bayang ketuhanan. Apa makna bayang-bayang ketuhanan? Dialah Muhammad SAW lah orang panggil zillul awal bagi Allah Ta'ala. Bayangan yang pertama bagi Allah Ta'ala. Kalau kita semua ni dipanggil zillus sani, bayangan yang kedua. Mana kita bayangan yang kedua je macam. Sebab itu tubuh kita bayang-bayang. Kalau balik berjalan di bawah matahari, ada tak bayang-bayang? Dua-dua tu bayang-bayang ya sebenarnya. Adapun Muhammad SAW, dialah zillul awal bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Muhammad berjalan di bawah matahari, dia tak ada bayang-bayang lah. Sebab
tubuh dia itu sendiri menjadi bayang-bayang yang sempurna bagi uluhiyah, bagi ketuhanan, bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sebenarnya, bukan ada lain dah. Nah, ini mana kita bagi beza. Walaupun Muhammad SAW itu insan, dia basyarun lakal basyari, dia manusia tapi lakal basyari, bukan seperti manusia. Allah Ta'ala yang menurunkan di atas hamba-Nya Alkitabah, akan kitab-kitab. Jadi kitab-kitab, Allah Ta'ala menurunkan kitab. Kitab mana? Kitab yang menghimpunkan bagi sekalian sifat-sifat kesempurnaan secara ijmal, secara tafsil. Kenapa Allah Ta'ala turunkan kitab? Wan, kitab nih. Kitab tuh orang panggil, kita mengaji pagi, tadi itu ngaji ya, pagi semalam mengaji di pondok. Kitab tuh orang panggil kalamullah. Kalamullah itu bermakna kalam lafzi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dilalah kalam lafzi. Itu sama tak dengan kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang tak ada huruf, tak ada suara, sama aja kan. Tak kisahlah bahasa dia bahasa apa. Bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Kipti, bahasa Arab. Allah Ta'ala turunkan 4 bahasa tu. Hakikat dia nak cerita Allah. Kan kita mengaji dalam sifat kalam ta'aluk, dia dilalah kepada apa wan? Kepada wajib, mustahil, harus. Wajib tak? Ta'aluk sifat kalam, dia dilalah kepada benda wajib. Bermakna kalau benda wajib, Allah tak. Wajib itu mana? Zat Allah dan sekedar sifat kesempurnaan dia. Itu benda wajib. Zat Allah dan segala sifat kesempurnaan dia itu benda wajib. Jadi bermakna, bila Allah Ta'ala turunkan kitab, Allah Ta'ala nak cerita benda wajib ni. Allah Ta'ala nak cerita dia dan segala sifat kesempurnaan dia. Betul kan? Satu. Kemudian kalam bertakluk kepada benda mustahil. Nak cerita apa? Kalam sebut, yang ni bukan Allah. Makhluk tu bukan Allah. Allah, zat yang wajib berwujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Makhluk bukan. Mana kita tahu? Daripada Quran, daripada kitab, Allah Ta'ala tolong beritahu. Melalui lidah Rasul. Jadi sebenarnya yang bercakap tu Allah Ta'ala tu. Contoh kita baca Al-Quran. Kalau kita ada kepahaman tauhid, kita baca tafsir Quran, kita mengaji dah hakikat, kita baca, kita merasai, menjiwai. Mungkin kadang terkena ada ayat-ayat yang tertentu, mengalir air mata kita, gerun, rasa hebat. Kenapa? Sebenarnya kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, 2 dah. Yang ketiga, ta'aluk sifat kalam, dia berta'aluk kepada benda harus tak? Benda harus itu siapa wan? Seluruh makhluk. Seluruh makhluk tu orang panggil benda harus. Jadi bermakna Allah Ta'ala ada cerita 3 je di sini. Ada cerita wajib, ada cerita mustahil, ada cerita harus. Jadi bermakna Allah Ta'ala nak cerita dia. Kenyataan Allah Subhanahu wa taala pada benda harus tadi. Adapun benda mustahil, yang benda harus tadi tak mungkin nak jadi Allah dan Allah tak mungkin jadi makhluk. Paham bahasa saya? Tadi kan wajib Allah. Allah benda wajib boleh berubah nak jadi benda makhluk. Bermakna tak akan mungkin jadi benda harus. Dan kita benda harus makhluk. Mungkin nak jadi Allah. Tak mungkin nak jadi Allah. Sebab itu letak mustahil di tengah-tengah. Jadi kalam bertakluk kepada wajib, mustahil dan harus. Nak cerita tu je balik. Jadi adalah syariat-syariat dia kan. Syariat-syariat dia, kewajipan sembahyang, puasa, zakat, haji, itu syariat dia. Supaya kita bersyukur di atas nikmat kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya kitab Al-Quran nak turun cerita 3 benda ni. Wajib kena atas Allah, harus kena atas makhluk, mustahil, masuk kata mustahil, benda tertegah. Yang Allah tak jadi makhluk, yang makhluk tak jadi Allah. Boleh faham tak? Nak cerita 3 tu ya. Tu yang Allah Ta'ala turunkan kitab kepada hamba. Nak jadikan supaya memahami. Sebab kita hidup di atas dunia ni, kita hanyut lama dah.
Mana duduk di alam zarah itu berapa ribu tahun. Kita pun tak tahu berapa ribu tahun ni. Hanyut lama dah dimasukkan ke dalam jasad. Kemudian waktu kita kecil, mak ayah kita layan tak kita? Layan, bagi tu, bagi ni. Habis kita. Ranap kita. Bukan kita menyalahkan mak ayah. Memang fitrah kehidupan insan dia akan jadi macam tu. Jadi kita ni nak perbetulkan balik, nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mengenal. Nak cerita dua je balik mana? Makhluk dengan Tuhan. Makhluk sebagai kenyataan bagi Tuhan. Makhluk itu sebagai kenyataan bagi dia, penceritaan bagi diri dia. Yang Tuhan tak jadi makhluk, yang makhluk tak akan jadi Tuhan. Bayang-bayang dengan Tuhan bagi bayang. Nak cerita dua tu ya. Lepas tu, kenapa sebut mustahil? Itu yang saya kata, makhluk tak akan jadi Tuhan, Tuhan tak akan jadi makhluk. Jadi ada cerita wajib, ada cerita harus, ada cerita benda mustahil. Habis lah. Itulah penurunan Al-Quran. Banyak ada alim, tak banyak kan? Sebenarnya yang Allah Ta'ala bagi kesimpulan dia, Wan, hidup, Wan, daripada kecil sampai kita mati nanti, lepas daripada kita mati, benda berkisar atas ni saja, kitab Allah Ta'ala. Kaji balik. Alhamdulillahilladzi, maha suci Allah Ta'ala yang menurunkan di atas hambanya. Saya dah terangkan tadi, hamba, kitab, saya dah terangkan tu. Kitab, walam yaj'al lahu iwaja, dan cara menjadi ia Allah Ta'ala bagi kitab tu. Bagi kitab tersebut, iwajan, mana bengkok. Apa mana bengkok? Tak lurus. Sedangkan kita mengaji dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan oleh kamu akan kami jalan yang lurus. Apa mana jalan yang lurus? Tariqah Muhammadiyah. Tariqah Muhammadiyah ni jangan pandang di zuhir saja, kan. Dia pandang zuhir kita syariat, batin kita itu hakikat. Dia bergerak dua-dua sekali dalam kehidupan kita. Jangan cerita bersuci, mandi, apa semua, sembahyang, tapi kita tak tahu perjalanan kerohanian kita. Yang tu hampa salah. Jadi Al-Quran, kitab yang Allah Ta'ala turunkan tersebut, dia tak ada, kalau kita ikut betul-betul, kita faham betul-betul, kita tak akan lari dah. Jalan tu jalan yang lurus. Tak ada dalam Quran jalan bengkok atau jalan yang ada bercabang lain yang menyebabkan kita tersalah. Tadi saya dah sebut. Nak cerita tiga ya. Wajib, mustahil, harus. Mustahil benda tertegah, tak ada. Tuhan tak jadi makhluk, makhluk tak jadi Tuhan. Wajib itu kena atas Tuhan. Harus itu kena atas kita. Yang harus menjadi bayang-bayang bagi yang wajib. Bayang-bayang tak terpisah daripada Tuhan bayang. Bayang-bayang kenyataan bagi Tuhan. Bagi Tuhan bagi bayang. Oh, cukup cantik tu. Bahasan dia. Supaya apa? Timbul keyakinan di dalam hati kita. Walam yaj'al lahu iwajam.